Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua trader-trader dan juga follower kita. Alright, so hari ini saya nak buat satu video tentang rejection, okay? Iaitu candlestick rejection. How to identify candle-candle ni, okay? Sebab kalau kita cakap candle rejection ni kan, kita akan ada banyak candle, okay? Kita ada pin bar, kita ada doji, kita ada hanging man. Kita pun ada pattern lah macam double top, okay, head and shoulder, alright. Tetapi specifically hari ni kita nak fokus kepada candlestick yang paling powerful, okay. Ini antara candle yang paling powerful dalam chart, okay. Tak kisahlah korang trade saham ke, forex ke, crypto ke, ini adalah antara candlestick yang paling powerful dalam forex market setakat saya trade, okay. Candlestick nama dia adalah Doji, okay, DOJI, okay. Mungkin ada yang sebelum ni pernah berdengar, okay, pernah dengar, okay, pernah tengok, okay. Tapi macam mana kita nak identify benda ni? Okay, kita nak identify Doji candle ni dan kita nak implementasikan dalam kita punya trading. How to identify dan kita nak trade menggunakan candlestick Doji ni, okay. Sebab kita tahu kalau kita nak tengok contoh price ada dekat zone support, okay, and then kita nak identify, okay, dah ada rejection ke belum? Itu persoalannya kepada trader-trader semua, okay, sebab kebiasaannya bila price dah ada dekat support, kita selalunya terus buy tanpa nak tengok ada rejection ke tak, kan? Kita nak tengok ada confirmation untuk kita nak buy ke, kan? So dengan adanya candle doji ni, insyaAllah korang akan dapat lagi cekap lah, lagi confirmation yang lagi padu untuk korang nak entry dalam mungkin buy ke sell ke, kan? Okay, sebab candlestick doji ni korang boleh gunakan di dalam mana-mana time frame, okay? Tak kisah daily ke, H4 ke, H1 ke, tapi kat mana dia paling powerful? Dia paling powerful bila time frame dia lagi besar, lagi besar, lagi besar. Monthly lagi power. Weekly power. Okay. So maksudnya daily power. Mungkin boleh berlaku perubahan trend. H4 mungkin okay. Tapi mungkin dia sebab dia sedang membuat pullback. Price menaik, drop. Okay. Ataupun price menaik, dia membuat candlestick doji and then dia jatuh untuk membuat pullback and then dia sambung naik semula. Okay. So how to identify, macam mana kita nak tengok dekat market, kita nak tengok dekat live market, alright. So semua ni saya akan ajarkan untuk korang supaya korang faham. Lepas ni korang boleh jadikan benda ni sebagai panduan untuk korang nak entry. Sebab saya rasa ramai yang entry just dia entry sebarangan. Kita tak nak entry sebarangan, kita nak entry sebagai professional trader, okay. So bila price dah masuk dalam zone, kita nak tunggu confirmation sekian-sekian macam ni. Bila dah berlaku, baru kita boleh buy ke sell ke. So lebih kita lebih cekap lah dalam market, alright. So kita tanpa melenggarkan masa, saya just nak buat screen sharing, okay. And then kita boleh pergi ke kita punya graph, okay. So ini adalah doji, okay. So korang boleh tengok dekat sini, alright. Doji pattern, okay. Type of doji, okay. Doji candlestick korang boleh search lah kat Google pun ada kan, okay. Tapi kita nak lebih memahami. Sebab memang ada dekat Google, tapi kita nak lebih memahami benda ni, okay. Kita nak lebih apa doji-doji ni mempengaruhi, okay. So ini adalah standard doji, okay. So dragonfly ataupun kita panggil dia standard doji ni, dia memang doji yang normal lah, okay. Doji yang dia macam lebih kurang tambah, okay. Maksudnya ekor dia panjang, body dia kecil je. Lepas ni dalam chart pattern kita akan tengok lah. Lepas tu kita ada doji ni lebih kurang sama je. Standard doji dengan long leg doji ni sama je, okay. Yang 4 price doji ni tak payah tengok sebab ini tak selalu, okay, tak selalulah ada dalam market. Dragonfly doji dengan gravestone doji ni sebenarnya doji yang sama. Tapi bila ada dragonfly doji dekat support, dia menunjukkan potensi untuk buy to strong, dan gravestone doji ni more kepada downside lah, push untuk harga pergi ke bawah, okay. So mungkin korang tak payahlah nak hafal-hafal nama ni semua, okay. Korang kena faham doji ni adalah candlestick yang paling power untuk menunjukkan rejection. Okay. So kita kena tahulah benda tu. Alright. So bila kita berada dalam as let's say kat sini kita ada zone resistant. Alright, kita ada zone resistant. Okay. So ini macam zone dia lah.
price menaik, okay, kuat uptrend ni, dan price dah masuk zone tapi dia macam lagging dekat sini, maksudnya dia sideway. And then kat sinilah kita kena identify, okay, kita kena tengok time frame besar seperti daily, okay, ataupun H4 kan, ada tak candlestick doji. Sebab apa? Sebab bila ada candle yang doji, kat sini kita boleh expect mungkin berlaku perubahan trend yang besar. Okay, kalau let's say kat sini kita dapat tengok dekat time frame D1. Okay, so daily, weekly menunjukkan potensi berlakunya perubahan trend. Kat H4 kita tak boleh detect perubahan trend sebab kat H4, H1 ni mungkin hourly candle berjam ni sebenarnya untuk kita nak identify pullback, okay, market structure dekat time frame kecil, okay. Macam rejection ni pun boleh tengok dekat time frame kecil, tapi untuk nak tengok satu perubahan trend, satu pertukaran trend yang besar ataupun kita dah sampai dekat zone support yang kebal, zone resistance yang kebal, okay, kita nak identify akan ada perubahan trend tak? Maksudnya kita mungkin expect okay, price uptrend cantik je. Tapi kat mana boleh berlaku perubahan trend? So dekat zone-zone macam dekat daily punya support, daily punya resistance, okay. So dekat zone tu specifically kita nak price menunjukkan petanda okay, ada doji, okay, ada doji untuk kita nak buy ataupun kita nak tengok ada candlestick doji dekat weekly, dekat daily, alright. So benda ni sebenarnya akan bantu kita untuk memberi confirmation yang lagi padu, macam saya cakap, untuk kita nak menunggu mungkin akan berlaku perubahan trend. Okay, so sama je bila price berada dekat zone support. Bila kita nampak market ni jatuh kan, lepas tu dekat sini dia membuat doji pattern. Okay, so doji lebih kurang macam ni. Alright, patternnya macam ni. Okay, ekornya lebih kurang panjang lah. Okay, sebab apa doji ni sangat powerful? Sebab dia menunjukkan pertukaran trend. Okay, maksudnya pertukaran behavior daripada buyers pergi ke sellers ataupun daripada sellers dia pergi ke buyers. Okay, so korang ingat je kalau doji sedang berlaku perundingan antara buyers dan sellers untuk berlaku pertukaran tangan. Maksudnya daripada buyers dia pergi ke sellers, daripada sellers dia pergi ke buyers. Okay, so bila dekat support price membuat doji, kita boleh expect apa? Price akan menaik. Okay, so anyhow dia tak boleh nak break, dia jangan break support lah. Itu syaratnya. Okay, so contoh kan kita ada trend, kita ada uptrend yang cantik. Okay, dan dekat sini tiba-tiba price membuat doji. Okay, dia buat candlestick doji, dia akan buat apa? Dia akan buat correction, dia akan jatuh. Okay, sebab macam saya cakap, kita kena expect ataupun kita just ingat doji ni adalah pertukaran trend. Okay, maksudnya bukan trend yang besar maksud saya, maksudnya pertukaran tangan daripada buyers pergi ke sellers. So dekat sini kita boleh expect buyers dah membuat TP, okay, dia membuat TP, take profit. So untuk buy tu dah lemah, so sellers masuk push harga untuk jatuh dalam short term lah. Okay, so price akan jatuh dan mungkin dekat spesifik tempat atau kita kena tengok ini more kepada market structure lah. Dekat sini kita kena tengok akan ada doji tak. Macam saya cakap, doji ni kita boleh tengok kat time frame H4, H1, daily. Okay, so kalau macam dekat macam price membuat pullback ni kan, kita boleh je tengok kat time frame H1, H4, dan bila price dah membuat doji kan, kita boleh expect market ni akan sambung menaik dan dia buat pullback, sambung menaik, membuat pullback. Okay, so sama je lebih kurang bila berlaku downtrend. Okay, contoh kita nampak price membuat lower low, lower high, dan price membuat doji dekat sini, kita expect okay, lower high complete, market akan jatuh. Dan kat sini pula kita ada doji lagi, dan mungkin price akan menaik dulu, buat lower high and then jatuh. Okay, so doji ni akan ada dekat semua tempat tak? Itu depends pada depends pada candlestick lah, candlestick punya behavior. Okay, dia tak semestinya confirm. Okay, confirm kena ada doji. Dia tak confirm macam tu. Okay, kadang boleh ada, kadang tak boleh ada pun tak apa. Yang penting bila ada kita ambil kesempatan. Okay, sebab candle macam saya cakap, rejection pattern ni banyak. Okay, dia memang banyak. Alright, so kita nak tengok satu contoh dekat sini. Okay, kita nak tengok dekat time frame daily. Alright, untuk GBP USD. Okay, so kita boleh tengok trend dekat sini kan, cantik je uptrend. Okay, kita boleh tengok trend dekat sini, cantik uptrend. Okay, price membuat apa? Lower high,
lower low, lower high. Sorry, price buat higher high. Okay, price buat higher high, higher low, higher high, higher low. Cantik. Price buat higher high, higher low. So kita nak tengok apa yang berlaku dalam zone kuning ni. Kita boleh tengok dekat daily time frame, price membuat doji, doji, doji bila market ni jatuh. Kita nampak market ni jatuh daripada zone sini. Okay, kita nampak sini dia jatuh betul. And then kat sini kita dapat confirmation, okay, dah berlaku pertukaran tangan daripada sellers pergi ke buyers. Kita nampak market ni terus menaik mendadak. Nampak tak tu? So memang korang akan tanya, alamak daily saya kena tengok. So saya kena tunggu 3 hari lah. Dia bukan macam tu. Okay, dia bukan korang kena tunggu berapa hari. Kalau boleh, korang kerap tengok daily candle. Okay, dekat zone support ataupun price berada dekat zone resistance, dia membuat rejection ke macam ni. Okay, dia bukan secara kebetulan, tapi bila price ada dekat zone-zone, mungkin ni adalah support. Okay, bila kita back test kan. Okay, kita akan anggap kat sini, okay, ni adalah zone support. Nampak tak tu zone support dia, okay. So daripada support, price bounce. Daripada support, price bounce, okay. So kita expect sini adalah support dia. Alright. So dekat support ni kita nak price menunjukkan kita rejection, okay. Alright, so sekarang kita dah ada rejection, okay. Korang boleh nampak dekat sini, saya buang yang kotak ni, okay. So bila dalam zone ni, korang boleh nampak ada rejection. Okay, nampak ni, lepas market ni jatuh, dia membuat rejection, lepas tu dia bounce, dia menaik semula. Okay, so bila berlaku dekat daily time frame ni ada doji kan, lagi padu, lagi mantap. Maksudnya dia lagi strong lah dari segi confirmation. Okay, kita nak kena ada confirmation dalam market ni, menunjukkan yang market ni telah pun membuat confirmation dengan kita. Okay, kita akan bertukar trend. Okay, maksudnya price sell sampai dekat support, dah buat doji. Okay, sell stop. Okay, kita kena stop sell, kita dah kena fokus buy pula sebab ada doji. Dia lebih kurang macam tu. Macam saya cakap dengan korang, bila korang nampak doji je, okay, janganlah candle tu tak close lagi. Tunggu candle tu close. H1 ke, H4 ke, daily ke kan. Korang tengok, lepas tu price membuat apa? Dekat zone mana? Okay. Untuk dekat sini korang boleh tengok, okay, sama je lebih kurang. Okay, price jatuh, kita boleh tengok. Saya buat arrow sekejap. Okay, kita boleh nampak price jatuh. Okay, and then dekat sini price membuat apa? Price membuat doji. Doji, lebih kurang. Okay, dia kadang kan, doji ni sebenarnya dia ada body. Kadang dia tak ada body. Apa bezanya? Dia tak beza sangat. Okay, dia ada body dengan tak ada body, tak beza sangat. Macam contoh yang tadi dekat bawah ni. Korang boleh nampak tak yang ni? Okay, saya buat arrow. Okay, candle yang ni. Okay, apa beza yang ada body dengan tak ada body ni? Sebenarnya tak ada beza sangat. Dia menunjukkan behavior market je. Okay, dia menunjukkan behavior market tu. Okay, and then kita just memerlukan tengok zone tu. Dia berada dekat zone support ke, dekat zone resistance ke. Kalau berada dekat resistance, price membuat doji, kita boleh sell market tu. Okay, so dia tak ada beza sangat dengan ada body dengan tak ada body. So korang jangan complicated kan lah. Okay, alamak kena ada body ke, kena tak ada body ke, dia sama je. Yang penting korang tahu benda tu adalah doji. Korang kena tahu hafal candle doji ni. Okay, so back to dekat kita punya daily time frame untuk pound USD ni. Alright, so kita boleh tengok dekat sini price jatuh. Lepas tu mungkin support. Sini mungkin support. So macam mana kita nak identify? Kita kena back test lah. Okay, kita kena back test. Alright. So kita dah identify sini support, price jatuh, pergi kat support, price membuat doji, and then market ni membuat apa? Kita nampak market ni menaik. Alright. So kita boleh nampak dekat sini, market ni menaik. Alright. So itulah maksud saya. Maksudnya kita dapat pertukaran arah daripada down pergi ke up, daripada sell pergi ke buy. Okay. And then lagi satu market yang saya boleh tunjuk, kita nak pergi dekat time frame H1 lah. Okay, so kita nak compare. Tadi kita pergi dekat daily kan. So sekarang ni kita nak pergi dekat time frame yang kecil. Okay, kita nak pergi ke H1 ataupun H4 pun boleh. Kita pergi ke H4 dulu lah. Lepas tu kita pergi ke H1. Lepas tu kita tengok. Kita comparekan benda tu. Alright. Okay, so sekarang kita dekat sini. Kita boleh nampak. Okay, price jatuh dekat time frame H4, okay, jatuh, and then korang boleh nampak dekat sini price membuat apa? Doji,
And then what happen? Lepas price membuat doji, price menaik. Okay, price menaik. And then what happen dekat sini pula? Dekat zone yang saya nak mark ni. Okay, korang boleh nampak price membuat doji. And then what happen? Price jatuh. Okay, jatuh dekat mungkin dekat zone support. Kita tahulah sini kita mark dia kan. Okay, kita dah mark dia sini sebagai support. Okay, and then what happen dekat zone sini? Kita boleh nampak price membuat doji and then dia buat apa? Dia sambung menaik. Okay, so kesimpulannya dekat sini kita boleh nampak price jatuh buat support. Okay, dekat support dia buat doji, dekat time frame H4 kita potensi untuk buy. Dan market ni membuat mungkin dia jatuh lagi sekali. Dia buat doji juga. Dia buat doji, dia jatuh. Dekat candle yang ni pun dia buat doji. Okay, and then kita buy. Maksudnya kat sini kita sell, kat sini kita buy, kita sell lagi. Okay. So once you identify candlestick doji ni, you kena tahu price tu akan jatuh ke akan menaik. Okay, so kalau dalam senario yang first ni, kita tengok yang first ni. Okay, jadi kita buang dululah. Okay, okay. Sekarang kita nampak price jatuh and then dia buat doji. Bukan bermaksud dia akan jatuh lagi. Maksudnya dia akan berubah trend. Dia akan berubah daripada buy, daripada sell pergi ke buy. So dekat sini kita nampak price jatuh kan. Dia buat sell lah. Okay, maksudnya jatuh. And then kita tengok dia ada dua doji. Satu ni candlenya body dia kecil, satu lagi body dia ngam-ngam lah. Macam saya cakap, dia tak ada satu yang baik daripada yang lagi satu. Dia lebih kurang sama je. Yang penting korang kena tahu itu adalah candle doji. Korang kena hafal candle doji ni. Okay? Sebab kadang bodinya boleh besar, kadang bodinya kecil. Tapi kita kena identify candle doji tu. Okay? So, bila price jatuh dekat sini kan, kita identify, okay, ada doji. So, kita dah boleh expect lah market ni akan menaik. And then kita dekat zone sini, tiba-tiba kita buka market kan, dia dekat level-level sinilah, okay. And then kita nampak, ada doji lah. So kita tengok dekat time frame yang kecil, lepas market H4 ni membuat doji, price jatuh. So kita boleh je, okay, kita dah tahu kat sini ada doji kan, kita pergi ke time frame H1. Okay, so kita pergi ke time frame H1. Okay, ini adalah time frame H1. Okay, and then apa jadi? So kat sini kita tak nampak doji kan, tapi dekat time frame H4 yang kita nampak doji. Dia sama je. Oops, sorry. Sekejap Okay. So tadi kan kita nampak dekat saya nak cari sekejap. Dekat sini zone-nya. Okay. Okay, so kita boleh nampak dekat sini time frame H4 gold, kita nampak ada doji. Betul. Okay. So kita nampak dekat sebenarnya kita nampak dekat time frame besar H4. Okay. So kita boleh je pakai dekat time frame H1, kita cari untuk entry. Okay. So saya kena back sekejap. Okay. Ini adalah zone yang tadi dekat H4 price membuat doji. And then kalau kita entry dekat candle sini pun, contoh kita identify ini adalah candle bearish. Okay. Kita identify itu adalah candle bearish. Okay. Maksudnya dekat dalam zone ni kita nampak tadi H4 membuat doji. Okay. So ini candle bearish yang memberi petanda. Boleh sell. Okay. Dan then kita sell, market ni buat apa? Jatuh. Dekat sini dekat H4 ni price membuat doji. Okay. And then market ni jatuh. Pergi balik ke support. Dekat sini kita tak nampak doji kan, sebab dojinya berlaku dekat time frame. Dekat time frame H4. Okay. So kalau kita pergi tengok. Kita tengok kat sini kita nampak lagi jelas lah. Okay. Doji price menaik, doji price jatuh, doji price naik dan seterusnya. Okay. So kita benda ni memang nak kena tengok dekat time frame H4 ke H1 ke. Sebenarnya kalau kita tengok dekat time frame yang lagi besar, lagi confirmationnya lagi padu lah macam saya cakap. Okay kan. Sebab apa? Sebab the bigger the time frame, the confirmationnya strong. Strong confirmation. Okay. So kalau korang perhatikan dekat sini kan, Dragonfly Doji. So korang nampak tak Dragonfly Doji ni? Okay, so saya arrowkan dia lah supaya korang boleh nampak. Nampak tak Dragonfly Doji? And then price push buat apa? Price push ke atas. Okay, so korang kena identify. Bila ada doji je kan, korang kena identify, okay, adakah doji ni untuk nak menaik atau menurun. Sebab apa? Sebab bila price tengah jatuh, dia buat doji, dia akan menaik. Okay, so mungkin dekat sini saya nak tunjukkan dekat time frame H1 lah. Okay.
Kita boleh nampak kan dekat sini. Ini adalah time frame H1. H1 pun korang boleh pakai je, tak ada masalah. Kita nampak price menaik. Okay. And then dekat sini dalam zon kuning ni price membuat apa? Oh, dia buat doji kan. Ni time frame H1. H1 punya time frame. Gold. Okay. And then price buat apa? Sell. Candle, sell, candle, sell, candle, sell. Okay. Lepas tu price bertukar trend dekat sini. Okay. Ini paling contoh yang saya boleh tunjuk dekat korang dekat time frame H1. Price menaik, okay, dia buat candle doji, so korang kena tahu zone tu. Adakah situ zone sell? Pernah berlaku sell tak? Ataupun dia kalau berlaku doji ni kan, korang tengok next candle tu menunjukkan kalau dia menurun, maksudnya kat sini dia menaik, dia buat doji, lepas tu dia jatuh betul. So korang kena tengok ini adalah candle bearish tak? Kalau candle bearish korang boleh sell, nampak tu, lepas tu jatuh. Okay, so ini adalah time frame H1. Okay. So candle macam saya cakap, candle doji ni antara candle yang paling powerful dalam forex market. Okay. Sebab kita dapat identify pertukaran tangan daripada sellers pergi ke buyers. Okay. So kat mana kita nak tengok time frame ni? Time frame daily paling padu ataupun weekly paling padulah. Okay. Paling cekap sebab apa? Sebab dia menunjukkan satu time frame yang besar, satu movement yang besar. Okay. Tapi bila dia berlaku dekat H4, H1, sebenarnya dekat situ kita boleh expect akan ada pullback. Okay. So bila price membuat doji, dia akan bawa pullback. Lepas pullback tu kita nak tengok dah habis ke belum, kita tengok ada doji tak. Okay. So korang janganlah paksa kan, paksa setiap candle tu kena ada doji. Okay, dia tak macam tu. So bila ada doji je, korang dah kena cakap, korang dah kena apa ni, sepantas kilat. Okay, opportunity dah ada. Boleh berlaku pertukaran tangan daripada sellers pergi ke buyers ataupun buyers pergi ke sellers. Okay. So candlestick doji ni adalah candle yang paling powerful yang korang boleh pakai dalam chart pattern. Okay, candlestick chart pattern lah. Okay, sama ada dekat support ataupun resistance. Kalau saya pakai support become resistance, resistance become support. Okay, korang boleh pakai lain-lain senario macam pullback ke apa ke, market correction ke. Tapi cuba korang perhatikan bila berlaku candle doji ni, next movement tu dia bertukar tak? Sebab kita kena belajar, kita kena adapt benda tu. Okay, so selama saya trade ni memang candle doji ni antara candle yang paling powerful. Kalau kita dapat tengok dia berada dekat daily kan, lagi mantap. Lagi cekap lah kan. Kita boleh tengok confirmation pertukaran tangan tu. Okay, kita panggil pertukaran tangan, pertukaran negotiation daripada buyers ke sellers. Okay, sebab kita kena tahu market ni adalah menunjukkan, candlestick menunjukkan behavior, perangai buyers dan juga sellers. So doji ni dia macam antara candle yang paling cekap lah untuk kita nak tengok rejection. Okay, so kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like. Kalau korang belum subscribe kepada channel kita, okay, tolong subscribe. Okay, sebab apa? Sebab kita punya channel sedang berkembang sekarang. Kita pun dah upload banyak juga video ni. Saya rasa video keempat. Okay, InsyaAllah kita akan banyakkan lagi konten-konten dari segi forex, technical, fundamental, okay, dan juga cryptocurrency kita akan sharekan kepada korang juga dalam YouTube channel kita. Okay, so jangan lupa tinggalkan like, subscribe. Kalau korang ada soalan kan, korang tinggalkan dekat komen bawah. InsyaAllah saya akan jawab. Okay, so itu sajalah untuk video kali ini berkaitan candlestick doji. Okay, so insyaAllah dari masa ke semasa saya akan buat video lagi berkaitan rejection candle. Banyak lagi. Okay, kita ada hanging man kan, apa lagi, kita ada pin bar. Okay, kita ada pattern stick, pattern macam double top. Okay, head and shoulder, double bottom. Okay, banyaklah kita ada rejection pattern pun, kita ada flag pattern, bearish flag pattern kan. InsyaAllah dari masa ke semasa saya akan update. Okay, so kalau korang suka jangan lupa tinggalkan like dan subscribe. Okay, so itu saja daripada saya, Samsul, untuk video kali ini. Okay, saya harap video ini bermanfaat kepada korang. Kita akan jumpa di next video nanti. Assalamualaikum, salam sejahtera, terima kasih.